Baik, terima kasih Syafiqah untuk cerita pagi Pahang baik dalam perkembangan teknologi IR 4.0. Pastinya memberi ruang dan juga peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengembangkan lagi bakat mereka dalam industri pekerjaan ini. Walau bagaimanapun, adakah perkembangan teknologi ini memberikan manfaat ataupun cabaran dalam industri pekerjaan? Itu yang akan kami bincangkan bersama dengan tetamu saya di studio. Saya bersama dengan Cikgu Ulwan Mokhtar, Pereka Kandungan Media Kreatif. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi juga. Okey. Sihat ya hari ini? Oh, sihat. Sihat, alhamdulillah. Itulah bila kita bercakap mengenai perkembangan teknologi IR 4.0 ini, satu perkembangan yang cukup positif, cukup sihat, cukup baik khususnya untuk negara kita. Akan tetapi ia juga menjadi satu cabaran kepada belia khususnya. Di bagaimana kita nak melihat perkembangan ini? Adakah ianya kawan ataupun lawan? Cikgu? Pada saya, ia daripada segi mata kasar netizen, orang akan cakap is a macam like negatif punya perkembangan lah. Tapi pada saya lah kan, sebagai seorang practitioner, sebab saya ada YouTube channel saya sendiri, saya pun mengusahakan YouTube channel untuk majikan saya seorang ini. Saya mengatakan like all this IR 4.0 ni semua memang akan membantu kita when it comes to kita nak kembangkan kita punya kerjaya, ataupun ianya akan menjadi satu batu loncatan untuk kerja-kerja yang kita tak pernah terfikir. Seperti contoh, sebelum ni kita tak pernah terfikir pun kita kena ada something like a content specialist, kita panggil. Maksudnya kita nak kena figure out content yang macam mana yang bagus according to satu public figure ni sesuai untuk apa. Seperti contoh, kalau kewangan, itulah dia punya niche. So, topik kewangan, kita boleh buat video sekian-sekian. Maka dia boleh mewujudkan peluang pekerjaan according to content specialist itu sendiri yang tidak pernah ada even 2-3 tahun yang kebelakang. Lebih kurang macam itulah. Okey, ruang dan peluang pekerjaan itu memang ada. Saya nak merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh DOSM semalam saja sebenarnya, laporan Job Market Insight penawaran pekerjaan di Malaysia suku tahun pertama 2023, di mana 5 pekerjaan terhangat yang mencatatkan jumlah kekosongan tertinggi ialah bidang profesional periklanan dan pemasaran di tangga pertama, dan juga di tangga kelima ialah pembangunan perisian. Jadi kedua-dua profession ini melibatkan teknologi, sebenarnya teknologi digital. Jadi kalau kita lihat kepada jumlah kekosongan yang agak tinggi ini, bagaimana bacaannya? Adakah belia kita masih belum bersedia untuk menerima perubahan teknologi, khususnya teknologi AI ini, ataupun mereka ini tak mahu bekerja dengan orang, nak kerja sendiri, macam cikgu? Macam mana? Saya, to be honest, saya bekerja bawah majikan lah sebenarnya. Dan itu menunjukkan yang sebenarnya kita bolehlah bekerja bawah majikan. Cumanya cabaran saya sebagai seorang pekerja biasa, kita nak kena bagi tahu pula kepada kita punya majikan yang AI is the next future, masa depan kita. Ada beberapa siaran TV dah start menggunakan AI sebagai kerjaya, tools dia untuk kita kembangkan lagi siaran, engagement dan sebagainya. Pada saya, cumanya kita kena tengok satu lagi perspektif yang mana perkembangan tu, AI tu terlalu cepat sangat sampai saya sendiri pun tak sempat nak kejar. Kan, baru nak belajar tiba-tiba sudah ada tools AI yang jauh lagi advance. We are talking about caption punya generated punya base, ataupun kita boleh type sahaja dan keluar gambar AI yang kita nakkan itu. So benda itu saya rasa kita kena tengok daripada dua pihak jugalah, daripada segi majikan dan juga pekerja. Dua-dua kena catch up kepada ilmu AI ini sendiri, so that kita boleh menggunakan AI ini untuk kelangsungan pekerjaan kita dalam masa yang sekarang lah. Tapi itulah, selain daripada kita mengutamakan job seeker, kita juga berikan tumpuan kepada job creator ataupun kita cipta kerjaya itu sendiri. Tapi dalam keadaan geoekonomi dan juga geopolitik sekarang ini, sesuai ataupun tidak untuk kita menjadi seorang entrepreneurship ni? Okey, soalan yang bagus. Terima kasih Syafiqah. Job creator dalam konteks kita bekerja sendiri, seperti contoh ada orang cakap, boleh ke kita jadi YouTuber sepenuh masa, TikToker sepenuh masa. Menarik kan kita nak bincangkan? Betul. Pada saya boleh, tak ada masalah. Sebab ada beberapa kawan saya memang dia boleh mengenerate income pendapatan sebulan 4,000 hingga 5,000 khusus untuk buat video TikTok sahaja. Video TikTok sahaja. Okey. So TikTok ini dalam bahasa yang kita biasa gunakan adalah freelance lah. Maksudnya bekerja sendiri, mencari pendapatan sendiri. Macam mana mereka mencari pendapatan?
sangat banyak angle yang kita boleh dapatkan lah. Salah satunya daripada segi kalau macam saya sendiri, bila buat video YouTube, views itu akan translate into income lah, pendapatan kita. Macam kawan saya, dia dapat juga benda itu. Di samping itu dicampur pula dengan sponsorship daripada brand ABC, EFD dan sebagainya. Dan memang boleh, tak ada masalah. Cumanya memang kita kena catch up to the pace dan juga new tools yang saya dah cakap kepada Syafiqah tadi lah. Kena catch up the pace lah. Cikgu kata memang boleh, tapi adakah ia semudah yang dikatakan dan juga dikabarkan oleh cikgu? Sebab kalau kita dengar bunyinya 4-5 ribu tu indah sangat. Tapi adakah begitu indah sebenarnya? Ya, terima kasih kerana come up dengan perkara tersebut, kerana betul memang tidak seindah yang biasanya news portal gambarkan lah. Yang mana ada yang cakap yang sesetengah YouTuber dapat pendapatan lebih kurang 1 bulan 20,000, 30,000. Ui, bestnya. Dengarlah. Dengar best lah. Tapi memang secara realitinya headline itu sebenarnya adalah kebenaran dia. Cumanya realiti dia dekat belakang tabir, kena bekerja lagi keras daripada pekerja biasa, kena bekerja keras daripada majikan biasa. Maksudnya kalau kita pekerja biasa boleh tidur lebih kurang 5-8 jam, mereka hanya ada masa untuk tidur 2-3 jam lebih kurang macam itu, sebab pagi, siang, malam mereka akan buat konten. Sebab kalau mereka tidak buat konten, benda itu tidak dapat diterjemahkan kepada pendapatan. In which saya sendiri, saya dah nampaklah kawan-kawan saya yang memang practitioner, pengusaha konten, tahun ketiga, tahun keempat mereka sudah sama ada berhenti buat konten ataupun mereka sudah mengalami masalah kesihatan. Seperti kesihatan mental lah. Yelah, sebab tak cukup tidur, belum lagi serangan bertalu-talu netizen untuk konten kan. Tapi itulah menjadi satu cabaran sebenarnya kepada sektor pendidikan. Apabila kalau kita dengar betapa indahnya menjadi influencer ini sebagai contoh atau YouTuber ke TikTokers ini dengan pulangan yang mewah seperti mana cikgu katakan tadi, sehingga boleh mencapai 20,000, sehingga ada ramai yang mengatakan bahawa pendidikan sekarang tidak penting lagi kerana ia tidak menjamin masa hadapan mereka, cikgu. Itu pun satu isu yang saya juga selalu educate kepada penonton YouTube saya lah kan. Yang mana saya masih lagi menekankan pendidikan terhadap apa-apa yang kita buat lah. Macam saya sendiri, saya bukanlah graduan, tapi saya pernah belajar syariah di Jordan selama 2 tahun. Cumanya tidak habis belajar. Tapi tak adalah saya nak cakap yang ikutlah langkah aku, bila dah pertengahan jalan berhenti, tak ada. Sebab pada saya, apa yang saya dapat daripada institusi universiti itu yang menyebabkan saya boleh dapat pekerjaan tetap sampai sekarang. Seperti contoh pendidikan yang sedia ada sekarang ini, dia mampu memberi sekurang-kurangnya gambaran etika ataupun protokol misal kata nak dapatkan sponsorship macam mana, macam mana nak berurusan dengan pihak atasan macam mana. Sebab tanpa etika ataupun Perdana Menteri kita sebut tata kelola, benda itu akan menyebabkan kerjaya saya agak terumbang-ambing. Sebab saya nak approach sponsorship, saya tak pandai. Dan juga didikan universiti secara umum itulah yang akan menjadikan kita ni lebih strategik bila masa kita nak approach sesuatu pekerjaan. Tapi memang saya suka tekankan sponsorship, sebab sponsorship itulah yang paling banyak akan memberikan pendapatan kepada kita ataupun organisasi pekerjaan yang kita masuk lah, senang cakap. Okey, dalam perkembangan teknologi ini, selain kita menjadi influencer di media sosial, apa lagi di antara cabang-cabang kejaya yang ada, cikgu? Daripada segi seperti contoh, kita boleh jadi content manager. Dia berbeza pula dengan content creator dia lain. Content manager ni maksudnya kita hanya menurut perintah orang yang ketua kita, iaitu content creator tadi. Content manager ni lebih kepada kita nak susun kita punya content. Seperti contoh macam saya sendiri kan, saya dulu pernah ada, kita panggil sebagai content bank. Content bank ni kita dah shoot 30 konten. Kemudian kita akan pilih pula hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat untuk kita jadualkan, kita panggil. Itu dah dari segi video. Satu lagi seperti contoh orang yang engage kepada komen-komen misal kata. Itu pun memerlukan job scope yang tersendiri. Sebab kita takkanlah kita nak buat konten kemudian tidak ada interaksi dekat situ. Nanti orang marah pula kan. Sebab dalam konteks content creator, kita akan membina parasocial relationship. Maksudnya orang yang tak kenal saya pun, walaupun dia menonton di YouTube saya, dia rasa macam dekatlah saya dengan Cikgu Luan. Itu satu hubungan yang kalau kita tak wujudkan satu tugas khas untuk menjaga engagement, comments, replies,
benda tu akan perlahan-lahan akan meranapkan status ataupun apa kita panggil status lah sebagai seorang content creator, dan banyak lagi lah. Saya tak bincang lagi pasal AI operator misalnya kata, which saya rasa belum ada lagi lah dekat dalam dunia ni kan. Benda itu pun akan translate juga kepada peluang pekerjaan yang akan datang. Jadi saya mengambil kembali apa yang cikgu katakan tadi, kalau kita nak masuk dalam bidang ini, dia tak boleh masuk sembrono. Dia kena ada kemahiran ataupun skill set tersendiri. Jadi untuk bidang teknologi ni, untuk kita survive dan juga berkembang, apa di antara kemahiran yang diperlukan? Kemahiran yang pada saya kena dikembangkan asas kepada marketing lah. Saya tak boleh nak nafikan apa yang saya buat pada YouTube channel saya, pada saya punya media sosial sebenarnya adalah marketing. Khususnya personal branding, branding yang personal lah, untuk mengatakan, hey, saya mengajar buat video making, tutorial video making, so saya akan buat konten berdasarkan saya punya branding itself. So saya pun tak adalah belajar marketing dekat universiti ke apa, tapi saya hanya cukup faham marketing secara umum itu apa motif dia. Itu yang paling penting lah, yang menyebabkan sampai sekarang orang masih lagi berjumpa dengan saya, nak buat private coaching dengan saya, sampai tahap RTM pun nak jemput saya kat sini bersama dengan Syafiqah. Nak cakap peranan marketing itu sangat-sangat penting. Belajar dekat mana? Universiti boleh, dekat TikTok boleh, YouTube boleh, apa-apalah ya. Ya, mungkin ilmu itu boleh dicari, modal juga kita boleh dapat, nak buat loan pun boleh, nak pinjam mana-mana pun boleh. Tapi itulah bagaimana cara untuk kita mengembangkan perniagaan ataupun bakat itu, seperti mana cikgu katakan tadi, melalui marketing dan juga branding. Dua elemen yang sangat penting dalam perniagaan dan juga dalam bagaimana kita nak meningkatkan lagi daya saing kita dalam industri sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Cikgu Ulwan Mohtar, Pereka Kandungan Media Kreatif Kandungan Sudi, berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia apa di antara cabaran dan juga peluang dan serta ruang yang ada dalam teknologi untuk kita mengembangkan lagi bakat yang ada. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kembali semula bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Little knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth turn absolute.